peranan institusi pondok di Malaysia dan sekarang kita dah masuk ke gelanggangnya. Dan kita nak mulakan Tuan Syekh pun dah sampai, iaitu Tuan Syekh Aminuddin Abdul Rahim yang merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang kita ucapkan kabarnya kali pertama Tuan Syekh berada di IKIM FM dan kami pun teruja menerima kedatangan Tuan Syekh nak kongsikan ilmu juga pada hari ini insya-Allah. Mungkin pada awal ni Tuan Syekh nak jelaskan terlebih dahulu sejarah penubuhan pondok di tanah Melayu Tuan Syekh. Ramai nak tahu ni sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara yang bertugas, pengarah IKIM, muslimin dan muslimat, para pendengar yang dikasihi sekalian. Berkenaan dengan penubuhan pondok di tanah Melayu, kita dapati bahawasanya penubuhan pondok ini diwujudkan sebelum merdeka lagi. Dan kebiasaannya tuan-tuan guru yang membina pondok, mereka adalah golongan yang mempelajari ilmu secara bersanad. Dan kebiasaannya mereka datang, guru-guru mereka datang daripada tanah suci Mekah. Contoh kita boleh dapati bagaimana contohnya Tok Kenali. Beliau adalah seorang ulama besar di Kelantan. Guru beliau adalah ulama di tanah suci Mekah. Jadi beliau melahirkan murid-murid yang seterusnya membina pondok-pondok di negeri masing-masing, termasuk di tempat saya, di kampung saya. Tuan Guru Haji Osman Al-Yunusi, pengasas Madrasah Nahdhah, salah seorang daripada murid Tok Kenali. Tuan Guru Haji Umar Az-Zuhdi di Kedah, di Pondok Lanai, juga belajar di kota suci Mekah. Tuan Guru kita, Tuan Guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Hafizahullah Ta'ala, belajar di kota suci Mekah. Jadi tutup guru pondok yang membina pondok di Malaysia, di Fatani, di Indonesia, kita dapati bahawasanya mereka mempunyai pengajian secara bersanad sampai kepada Nabi SAW melalui ulama-ulama besar di tanah suci Mekah. Itu sejarah penubuhan pondok semenjak sebelum merdeka sehinggalah ke hari ini. Merata-rata di negeri di Malaysia ada institusi ataupun sekolah-sekolah pondok yang sangat banyak Tuan Syekh, turut melahirkan ramai para ilmuwan dengan mempelajari dan mengaji secara berdepan, bertalaqi, berhadapan secara atau bertalaqi wal musyafahah, secara berhadapan antara murid dengan guru, dari kulit ke kulit, dari sebuah kitab ke sebuah kitab. Ini sistem pengajian pondok semenjak dahulu sehingga sekarang. Mana kata Tuan Syekh bila belajar di pondok ni bukan sekadar dapat keberkatan alim ulama yang kita berdepan untuk mengaji tu, tapi dapat juga belajar bagaimana cara hidup tuan guru tu sendiri, sebab di pondok tu di situlah juga bersama-sama dengan tuan gurunya. Itu Tuan Syekh. Tuan guru ni kadang-kadang dia memberi ilmu bukan sahaja dengan lafaz, dengan lafaz yang disampaikan, bahkan kadang-kadang penyampaian dalam bentuk peribadi, penampilan akhlak dan yang disampaikan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyu julasa'ina khair, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik untuk kami duduk dengan mereka di atas muka bumi? Nabi SAW menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa zakkarakum bil akhirati amaluh. Orang yang paling baik kamu duduk di atas muka bumi apabila kamu memandangnya menyebabkan kamu ingat pada Allah. Apabila ia bertutur menambah ilmu kamu, dan amalannya mengingatkan kamu kepada akhirat. Ketiga-tiga sifat ini biasanya ada kepada alim ulama warasatul anbiya yang kita temui di pondok-pondok apabila kita menziarahi mereka dan apabila kita berhadapan dengan mereka. Di samping itu yang saya nak tambah lagi, sistem pengajian pondok ataupun isi kandungan ataupun manahij dirasiyah, pelajaran yang dipelajari di pondok itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah memuji salah seorang orang zaman dulu, iaitu pembuka kota Istanbul yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi SAW bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysu zalikal jaysh. Sesungguhnya akan dibuka kota Istanbul
sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka kota tersebut, sebaik-baik ketua ialah ketua yang membuka kota tersebut. Setelah beberapa ratus tahun Nabi SAW sudah wafat, maka dibukalah kota Istanbul oleh seorang lelaki yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang yang punya akidah yang diiktiraf oleh Nabi SAW, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sudut ibadahnya, Sultan Muhammad Al-Fatih mengikut salah satu daripada mazhab 4 yang mu'tabar. Dan di sudut akhlak, beliau adalah orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Beliau seorang yang tidak pernah meninggalkan sembahyang tahajud seumur hidup. Dan beliau adalah orang yang mengajak manusia supaya menghayati Islam yang lengkap dan sempurna sebagaimana dituntut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menghayati Islam dalam semua bidang aspek kehidupan. 4 perkara ini ada kepada insan yang dipuji oleh Nabi SAW. Dan biasanya bila kita pergi belajar di pondok-pondok, kita dapati pondok telah menyambung apa yang terkandung di dalam diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Dalam Al-Quran sini Allah memuji golongan Ahli Sunnah wal Jamaah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari akhirat akan berseri-seri, akan bercahaya, akan putih beberapa wajah sekumpulan manusia dan akan hitam beberapa wajah kumpulan yang lain dalam surah Ali Imran. Maksud wajah yang putih di sini menurut tafsiran Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinyatakan Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ialah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Pada hari akhirat akan berseri-seri wajah orang yang mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Ya, tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ati wal furqah, dan akan hitam wajah orang-orang yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah yang membawa perkara bid'ah dan sebagainya. Jadi alim ulama yang duduk di pondok, mereka qiyamul lail, mereka sembahyang jemaah, mereka melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, biasanya wajah mereka wajah orang yang baik. Dan di akhirat kelak, kalau istiqamah dalam membawa aliran yang benar, aliran ahli sunnah wal jamaah, maka akan mendapat yauma tabyaddu wujuh, wajah yang berseri-seri, wajah yang putih, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Demikian juga ada ayat yang berbunyi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, hendaklah kamu semua mengikut jalan ini. Jalan yang lurus itu ialah at-tariqul matlub huwa tariqu ahli sunnati wal jamaah menurut kenyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunannya. Jadi pengajian pondok, pengajian yang menitik beratkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang diiktiraf oleh Al-Quran. Dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari disebutkan ayat 54, kalau tak silap dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan datang, Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah. Kaum ini, kata dalam satu riwayat, ada satu tafsiran dalam Ibnu Katsir disebutkan orang yang mengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang mengikut jalan Nabi SAW dengan jalan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu mereka yang berada dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Tafsiran ini menolak golongan yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan satu ayat yang ringkas yang saya nak baca kepada para pendengar, ayat 10 surah Al-Hadid, Allah menyatakan wa kullam wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu ayat ini sudah membada untuk kita menolak aliran golongan yang melaknat para sahabat dan menolak para sahabat, melalui kita berpegang dengan ayat 10 suratul Hadid, iaitu jalan para sahabat bermula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya. Tafsiran yang kedua kepada ayat itu menyatakan golongan yang dipuji oleh Allah dalam ayat itu ialah golongan yang datang daripada golongan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang datang daripada Yaman. Nabi SAW bersabda, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun hum qaumun araqu afidatan wa alyanu quluba. Iman itu di Yaman, hikmah datang daripada Yaman, mereka kaum yang lembut hati mereka. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW menepuk badan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari dan memuji dengan menyatakan hum qaumu hadza, mereka adalah kaum ini. Apabila Nabi SAW memuji Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, maka daripada keturunan beliau lah
datangnya imam kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Imam Ali ataupun Abul Hasan Ali Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia keturunan seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW ketika ayat itu dibaca. Berdasarkan kepada ayat ini, Imam Al-Hafidh Ibn Asakir menyatakan ini satu berita gembira kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi SAW mengiktiraf seorang sahabat yang mulia, yang daripada beliau lah lahirnya keturunan seorang imam yang agung yang membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan dan disebarkan di pondok-pondok dan dipegang oleh kerajaan kita bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh alim ulama pondok yang dipegang oleh raja-raja Melayu dulu sehingga sekarang. Jadi alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebarkan di pondok-pondok diiktiraf oleh Nabi SAW berdasarkan kepada ayat tersebut dan berdasarkan kepada beberapa hadis yang lain. Ada satu cerita dalam kitab yang berjudul Ra'aitun Nabi SAW, disebutkan bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di malam bulan Ramadan pada 10 malam yang pertama, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah bersabda kepadanya, Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyah anni fa innaha 'ala al-haq. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripadaku, sesungguhnya ialah mazhab yang betul. Dia bangun pagi, dia tidak melaksanakan perintah Nabi SAW dalam mimpi tersebut. Pada 10 malam yang kedua, beliau mimpi dengan mimpi yang sama dan tidak melaksanakan perintah itu. Pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, berbulan malam 27 Ramadan, setelah beliau mengkhatamkan Al-Quran, beliau bermimpi kali yang ketiga. Nabi SAW menyatakan dalam mimpi itu, Ya Aliyu unsuril madhahib al-marwiyata anni fa innaha 'ala al-haq fa inna Allah sayamudduka bimadadin min 'indih. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia adalah mazhab yang betul. Allah akan memberikan pertolongan daripada sisinya kepada engkau. Setelah itu beliau menyusun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau menyatakan ada beberapa perkara tertentu yang aku tidak dapat selesaikan, tapi berkat mimpi jumpa Nabi SAW dan ilham daripada Allah SWT aku selesaikan dengan baik. Maka beliau menyusun dalam sebuah kitab disebut tak kurang daripada 300 buah kitab. Cuma kitab beliau tidak sampai kepada kita hari ini dengan sebab fitnah Tatar menyebabkan kitab beliau banyak yang ditenggelamkan di dalam sungai dan dihapuskan. Dan apa yang penting, ulama-ulama kita walaupun tidak mengajar kitab beliau, tetapi mengajar aliran yang beliau bawa, iaitu aliran Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah yang diiktiraf dalam beberapa kitab besar yang banyak. Jadi saya nak minta 1 minit untuk sebut contoh-contoh kitab yang memuji bagaimana golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Yang pertama, kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi pengarang syarah Ihya Ulumuddin juzuk yang kedua muka surat 8. Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir Imam Ibn Hajar Al-Haytami muka surat 82. Rijalul Fikri wad Da'wah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi muka surat 137. Jaulatun fil Fiqhain al-Akabir wal Akbar Syekh Sa'id Hawa muka surat 22. Mafahimu yajibu an tusahhah lil Ustaz Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah muka surat 111 hingga 113. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Syahadatul Ulama Al-Mu'asirin fi kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab yang sama muka surat 12. Syekh Dr. Ali Jum'ah mufti yang mantan mufti Mesir, dan Syekh Abdul Fattah Bizam mufti Damashq, Habib Ali Zainal Abdin Al-Jufri dan lainnya menyebut bahawasanya Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka yang mengikut Asy'ariyah Maturidiyah, dan inilah satu golongan yang disebut dalam 73 puak akan berpecah di kalangan umat Nabi SAW. Sahabat bertanya, siapakah yang selamat daripada 73 puak itu? Nabi SAW menjawab, Ahlussunnah wal Jamaah, rawahu Tabrani. Jadi golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini golongan yang mempunyai hujjah daripada Al-Quran, hujjah daripada hadis, dan disokong oleh ulama-ulama besar, dan di antara institusi yang menyambung apa yang dibawa, yang diiktiraf itu akidah yang betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah pengajian-pengajian pondok yang tersebar dalam masyarakat di negara kita. Alhamdulillah Tuan Syekh, bila kita dengar perkataan pondok tu sendiri comel je rasa. Memang sekolah yang betul-betul ilmu yang diangkat tinggi, yang betul-betul kita berhadapan dengan guru kan. Sangat-sangat pentinglah ilmu tersebut di kalangan kita untuk belajar. Cuma maaf Tuan Syekh, kalau anda nak bertanya, nanti teringat satu perkataan. Kalau dalam bahasa Arab, pondok itu adalah hotel. Hotel. Kalau di kalangan orang Arab, apa istilah yang mereka gunakan Tuan Syekh untuk menggambarkan institusi sekolah? Ada yang guna zawiyah, ada yang guna ribat.
pondok, ada kata ma'had. Tapi kalau di Indonesia pesantren. Pesantren. Di Indonesia. Subhanallah. Tapi sistemnya itu samalah bagaimana yang Tuan Syekh sebutkan dan gambarkan tadi. Dan juga membawa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di sudut akidah. Di sudut ibadat, biasanya pondok di tempat kita bermazhab dengan salah satu mazhab mu'tabar, dan kita alhamdulillah di Malaysia dengan mazhab Syafi'i. Cuma Tuan Syekh, ada banyak kritikan yang kita dengar, teguran sistem pengajian pondok. Antaranya macam ataupun seperti pembelajaran yang tak tersusun, kebersihan tak terjaga, Tuan Syekh. Walaupun hari ini ia semakin baik. Hari ini semakin baik, insya-Allah. Komen Tuan Syekh tentang. Berkenaan dengan pengajian yang tidak tersusun dan ataupun kita dikatakan bahawasanya kadang-kadang kebersihan tidak rapi dan sebagainya. Ada kenyataan ulama yang menyatakan as-sajid qabla al-masajid, al-insan qabla al-bunyan. Sebagaimana kita pernah dengar al-jar qabla ad-dar. Carilah jiran yang baik sebelum kamu membina rumah di suatu tempat. Demikian juga as-sajid qabla al-masajid. Binalah orang yang sujud sebelum anda membina tempat sujud. Al-insan qabla al-bunyan. Binalah manusia sebelum anda membina bangunan tempat manusia tinggal. Kenyataan ini menunjukkan bahawasanya kita perlu mengambil berat tentang luaran, seperti memperindahkan bangunan, mempercantikkan tubuh badan kita, tetapi jangan kita lupa bahawasanya ada satu pembinaan yang lebih penting daripada itu, iaitu pembinaan dalaman, pembinaan akidah, pembinaan akhlak, pembinaan budi pekerti, membuang sifat-sifat madmumah di dalam. Dan dalam Al-Quran Allah sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah sebut salah satu doa Nabi yang terdahulu berdoa agar Allah mengutus Nabi SAW yang membawa tazkiyah, pembersihan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka seorang rasul yang membaca ayat-ayat Engkau kepada mereka dan mengajar kepada mereka itu Al-Quran dan Sunnah, dan wa yuzakkihim, dan mentazkiyah akan mereka itu, menyucikan akan mereka itu, yakni penyucian yang pertama, penyucian akidah. Wa yuzakkihim, membersihkan akidah mereka daripada akidah yang bercanggah dengan yang salah. Yang kedua, penyucian di sudut ibadah, menyucikan dan membersihkan ibadat mereka daripada ibadat yang rosak dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas. Dan yang ketiga, penyucian di sudut akhlak. Maka dalam tiga jenis penyucian itu termasuk penyucian yang perlu ialah penyucian lahiriah, penyucian yang zahir. Dan apabila kesalahan dilakukan oleh sebahagian golongan, seperti mana kebersihan tidak wujud di sesuatu tempat, seperti di pondok, seperti bukan saja di pondok, di mana-mana tempat kekotoran tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan keseluruhan ataupun yang berbaki. Sebagaimana kenyataan Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ketika berdialog dengan seorang hamba Allah yang menafikan tawassul bil amwatis salihin, dia menyatakan sekiranya ada orang melakukan kesalahan tertentu dalam bab tertentu, sebagaimana satu ladang arak, satu ladang anggur digunakan anggur di ladang tersebut untuk digunakan bagi dibuat arak, maka kita tidak boleh mengharamkan seluruh ladang-ladang anggur yang lain yang digunakan untuk dimakan secara halal. Kita kata ladang ni tanam anggur untuk buat arak. Jadi segala anggur dalam negara ni perlu dihapuskan, contoh dengan sebab sebahagiannya digunakan untuk buat arak. Itu satu kesalahan. Maka demikian juga apabila ada tempat-tempat tertentu yang terdapat kekotoran dan tidak bersih, maka kita tidak boleh menyalahkan keseluruhan. Dan kalau dia beramal dengan ilmunya, pembersihan luar dan dalam tentu ditatbik dan dilaksanakan sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nadhafatu minal iman dan sebagainya. Insya-Allah seperti yang kita gambarkan tadi, sekarang sisi pondok pun sudah pun lebih baik daripada sebelum ini. Ramai para yang belajar di situ, malah tuan-tuan guru di situ insya-Allah sering menganjurkan Tuan Syekh tentang bagaimana ciri-ciri kebersihan, dan itu juga melambangkan keimanan insya-Allah pastinya. Untuk persoalan berkaitan dengan biasa kita sebut silibus ataupun pengajian di pondok-pondok, ada juga kritikan Tuan Syekh yang menyebutkan pengajian di
pondok-pondok ini menggunakan kitab Turas, kitab kuning dan abang kata ni yang katanya turut menyelitkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab-kitab tersebut, ataupun mungkin hujah-hujah yang kurang kuat di situ. Mungkin Tuan Syekh ada jawapan di situ, dan anda juga sahabat-sahabat pendengar dan penonton live Facebook boleh ajukan soalan kepada Tuan Syekh Aminuddin untuk sebarang persoalan berkaitan dengan institusi pondok. Mungkin sebelum kita jawab soalan berkaitan dengan pengajian kitab-kitab pengajian tadi Tuan Syekh, mungkin Tuan Syekh nak tambah apa-apa poin ataupun nak terus jawab tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan bahawasanya ada di dalam kitab-kitab pondok ini sebahagian hadis palsu ataupun sebahagian hadis yang lemah ataupun hadis dhaif. Kita dapati bahawasanya perkara-perkara yang syaz ataupun perkara-perkara yang pelik ataupun yang buruk itu bukan sahaja berlaku di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi SAW sendiri, ketika para sahabat berjemaah bersama Nabi SAW menuntut ilmu kepada Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu sendiri ada golongan munafiqin yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay. Jadi zaman Rasulullah sudah ada golongan yang menyeleweng, yang semayang di belakang Nabi SAW. Maka sebagaimana wujudnya golongan yang menyeleweng di zaman Nabi SAW, maka di setiap zaman ada golongan-golongan yang menyeleweng ini. Akan tetapi dalam kita kata dalam ilmu tafsir ada tafsiran-tafsiran yang salah, yang disusun oleh pentafsir yang salah, sebagaimana kita dengar tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh golongan Syiah dalam ayat-ayat tertentu, tafsiran yang menyeleweng daripada apa yang kita terima daripada ulama ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Jadi dalam fiqh ada dikenali sebagai al-furud al-mustab'adah. Al-furud al-mustab'adah, perkara-perkara yang kemungkinan terjadi, yang dibuat contoh oleh fuqaha yang jauh nak terjadi, hampir mustahil nak terjadi, tapi diwujudkan contoh-contoh tersebut kerana kemungkinan ia akan berlaku dan sudah ada jawapan dia. Begitu juga dalam hadis, ada hadis yang dimasukkan hadis-hadis palsu oleh orang-orang yang menyeleweng. Kadang-kadang dimasuk dalam bentuk cetakan untuk merosakkan penulis kitab itu sendiri. Sebagai contoh, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, dia pernah membuat kenyataan di masa hidup dia. Dia kata, aku karang sebuah kitab, kemudian aku cetak dan sebarkan. Bila aku pergi ke pasar, aku dapati kitab aku dicetak oleh orang lain dan dimasukkan maklumat palsu yang aku tidak sebut untuk menjadikan pembacanya menyerang dan menyalahkan aku. Maka demikian juga kitab-kitab yang wujud pada hari ini, kadang-kadang silap di sudut cetakan, kadang-kadang silap di sudut tulisan, dan kita tidak menafikan kadang-kadang ada wujud hadis-hadis yang dikatakan palsu. Akan tetapi kadang-kadang hadis palsu itu tidak disepakati oleh ulama. Ulama ni kata palsu, ulama ni kata tidak palsu. Saya pernah sebut contoh baru ni dalam perhimpunan ulama Kedah. Contohnya sembahyang sunat tasbih. Ibnu Jauzi rahimahullah menyatakan hadis palsu, tetapi kebanyakan ulama yang lain menyatakan hadis tidak palsu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tokoh hadis yang besar, menyatakan hadis hasan. Demikian juga Imam Suyuti, demikian juga Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ia palsu di sisi seseorang dan tidak palsu di sisi seseorang yang lain. Maka kalau tidak disepakati ianya palsu, tidak boleh kita pukul borong bahwasanya dalam ini banyak hadis palsu. Contoh yang kedua, Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin dikatakan hadis yang tidak ditemui oleh saya, kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah. Tetapi di dalam syarah Ihya 14 jilid didapati pengarang syarah Ihya menemui hadis yang tidak ditemui oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam sebahagiannya. Ini menunjukkan bahwasanya ianya walaupun tidak ditemui oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, ditemui oleh Imam Muhammad Murtada Al-Zabidi dalam syarah Ihya. Jadi tidak spesifiknya kita kata dalam ni banyak hadis palsu. Bukti Imam Iraqi kata ratusan hadis tidak ditemui, maka kita katakan dia tidak menemui, tetapi kemungkinan ditemui oleh pengarang Ihya Imam Ghazali rahimahullah sendiri dan pengarang Syarihul Ihya, pengarang syarah Ihya Ulumuddin. Itu contoh hadis palsu. Yang kedua berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ada hadis yang lemah yang tak cukup syarat sampai kepada hadis sahih dan hadis hasan. Ia merupakan hadis yang diterima pakai dalam bab fadailul a'mal menurut ijma' ulama hadis. Disebutkan dalam kitab Majmu' dan sebagainya. Contoh yang paling mudahnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang syarah Fathul Bari. Beliau menyebut di dalam kitabnya Bulughul Maram sebahagian hadis yang dianggap dhaif. Cuma sematan dia saya tidak sebut pada hari ini. Cuma saya menyarankan kepada pendengar agar memiliki kitab Bulughul Maram, ada yang terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tengok
beberapa hadis di awal-awal kita akan temui sebahagiannya adalah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ini diterima pakai bukan sangat mazhab Syafi'i, dalam 4 mazhab. Dalam sebuah kitab yang saya telah diskusikan bersama teman-teman di Kedah. Jadi kesimpulan dia, hadis dhaif dalam bab-bab tertentu bukan ditolak secara 100%, tetapi dalam ilmu hadis ia diamalkan dalam bab-bab tertentu, khususnya dalam bab fadailul amal, dalam bab al-qisas, at-targhib wa tarhib dan sebagainya. Subhanallah. Maknanya dari dulu lagi Tuan Syekh, para alim ulama sudah menghormati satu sama lain. Bab khilaf, bab daif tak daif dan sebagainya. Dan kita takut pula yang sekarang ni, bila kita yang kata kitab-kitab tertentu ada hadis yang daif, hadis yang maudhu' dan sebagainya, takut-takut kita pula yang menanggung bertanggungjawab lah pula. Sebab bagi orang keliru, kita membawa kekeliruan kepada orang yang menjadi pengikut kita. Kita serang kitab tersebut, anak-anak murid kita akan mengikut apa yang kita bawa. Dalam Quran kata liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ayat dalam surah An-Nahl, kalau tidak ayat 25 surah An-Nahl, Allah menyatakan mereka membawa dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka pikul. Ayat Quran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha yaumil qiyamah. Dalam hadis Imam Muslim, kalau tak silap disebutkan, barang siapa yang menyuruh kepada benda yang salah, benda yang sesat, maka dia menanggung dosa dan dosa pengikutnya sehingga hari kiamat. Jadi sekiranya kita dapati mungkin ini ada hadis yang kita rasakan ianya palsu, tetapi kita perlu buat kajian dan bertanya kepada orang lain dan kajian yang lebih mendalam dengan kitab-kitab yang lebih, supaya kita tidak cepat menghukum sesuatu hadis itu palsu hanya dengan merujuk kepada 1-2 buah kitab. Baik, Tuan Syekh selaku ialah orang yang penting dalam sisi pondok ni, mungkin ramai nak tahu juga sistem pendidikan moden sekarang ini. Ialah ramai yang memang dah beralih ke arah sistem pendidikan moden, tapi mereka tidak dapat nak membezakan atau membandingkan dengan institusi pondok yang mungkin mereka tak tahu tentang pondok tu. Mungkin Tuan Syekh boleh berikan sedikit penerangan tentang apakah perbezaannya. Terima kasih. Satu yang saya nak sebut, kalau kita belajar di sekolah, di universiti, kemudian kita keluar bekerja, kita tidak dapat kadang-kadang penghayatan sebagaimana penghayatan di pondok. Penghayatan di pondok, dan pertama di pondok ini diadakan sembahyang jemaah 5 waktu. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, apabila datang waktu sembahyang, kita dapati semua tetamu Allah yang datang seluruh dunia menuju ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi untuk sama-sama menunaikan sembahyang jemaah sebelum sampai waktu. Sudah kadang-kadang sebelum waktu sudah keluar ke sana. Dan di pondok sebegini. Di pondok apabila belum datang jemaah, dan sudah datang untuk jemaah dan datang ke pertengahan, yang penting sebahagian besar daripada pondok-pondok diterapkan perlunya kita menghidupkan satu sunnah yang ditinggalkan oleh sebahagian masyarakat kampung, masyarakat taman, pekerja-pekerja di pejabat-pejabat, iaitu mereka tidak, walaupun mereka mempunyai pekerjaan yang hebat, pengajian yang tinggi, belum tentu mereka boleh menunaikan sembahyang jemaah sebagaimana dilakukan oleh penduduk pondok yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Yang kedua, qiyamul lail. Orang pondok biasanya mereka tidak meninggalkan qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Mereka tidak bangun sewaktu subuh, mereka tidak bangun setelah terbit matahari, mereka terbangun sebelum subuh untuk menunaikan, untuk merebut waktu yang berharga yang disarankan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis, bagaimana berharganya qiyamul lail. Yang ketiga, wirid. Kemudian bacaan Al-Quran setiap hari, kemudian pengajian dalam pengajian kitab, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah asar. 5 kali sembahyang, 5 kali ada pengisian selepas sembahyang. Sama ada pengisian itu ilmu ataupun wirid ataupun solat sunat, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Jadi kalaulah kita tidak pernah hadir ke pondok umpamanya, kita perlu ada jadual ataupun waktu tertentu untuk menziarahi dan melihat sendiri suasana mereka yang berada di pondok. Saya pergi Fatani, saya pergi Indonesia, saya melawat beberapa pondok di sana. Kita dapati kehidupan mereka dhaif, rumah mereka biasa, pakaian mereka biasa, tetapi ilmu dan amalan dan akhlak mereka itu jauh lebih tinggi. Dan bila kita berhadapan dengan mereka, walaupun kita tidak mendapat penyampaian yang banyak, tetapi dengan berhadapan dan duduk dengan mereka sudah mengundang ketenangan jiwa
surga kerana duduk dengan orang yang tenang jiwa mereka dengan sebab hubungan mereka dengan Allah yang tinggi. Jadi kalau kita pergi ke pondok-pondok, biasanya amalan yang mereka lakukan, kadang-kadang duduk di pondok tu pelajar-pelajar yang dihantar untuk duduk di asrama. Kadang-kadang yang duduk di pondok tu golongan yang sudah pencen. Mereka dulu bekerja tak sempat nak solat jemaah, sekarang sudah pencen, mereka nak ganti balik apa yang mereka sudah tinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu dan bersedia untuk akhirat yang akan datang beberapa waktu yang hampir. Mereka duduk dalam ibadat kepada Allah. Kita bertemu dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, mendapatkan doa mereka, itu sudah cukup yang mudah-mudahan untuk memperbetulkan apa yang kurang yang ada pada diri kita. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, laula mujalasatul akhyar wal qiyamu bil ashar ma ahbabtul baqa'a fi hadhihi ad-dar. Kalau tidak kerana duduk dengan orang-orang yang baik, dan yang kedua kalau tidak kerana boleh qiyamul lail di waktu sahur, aku tidak suka tinggal di atas muka bumi ini. Aku suka hidup di dunia kerana aku boleh buat dua perkara. Yang pertama, duduk dengan orang baik. Yang kedua, aku boleh sembahyang malam di saat orang lain sebahagian manusia sedang tidur. Itu di antara pesanan Imam Syafi'i. Jadi bila kita pergi ke pondok, kadang-kadang kita dapati ada orang yang lebih baik daripada kita. Cakap tak pandai tapi ibadat mereka tinggi. Itu yang perlu kita dampingi orang yang baik. Mudah-mudahan kelakuan dia yang baik itu berpindah kepada kita. Kita tak boleh tiru keseluruhan pun, kita boleh ambil sebagian. Ada yang puasa Isnin Khamis, ada yang khatam Quran setiap minggu, ada yang setiap bulan. Jadi kita setahun sekali membaca khatam, kita dampingi ziarah orang sedemikian. Khususnya alim ulama. Di Indonesia ada seorang ulama yang hafal Quran. Kawan saya pergi ziarah dia. Dia kata, saya sedih kerana saya sudah tua sekarang ini. Saya tidak mampu untuk khatam Quran sebagaimana saya muda dulu. Lepas tu dia tanya, Tuan Kiai, dia panggil Kiai. Kiai dulu khatam Quran lama mana? Dia kata dulu 3 hari sekali. Masa muda dulu kuat. Sekarang saya sedih kerana saya hanya boleh khatam Quran 4 atau 5 hari sekali. Itu sedih juga. Sedih kerana daripada 3 kepada 5. Kita 5 tahun tak khatam Quran tak rasa apa. Jadi kita ambil semangat mereka. Mereka walaupun tak khatam Quran duduk di pondok, mereka baca Quran setiap hari walaupun sehari satu muka. Kita boleh baca sehari satu muka, sehari 2 muka dengan mengikut kelakuan orang yang baik. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala tingkatkan, boleh baca lebih daripada itu. Dan bi'ah tu kita temui di pondok. Sebab itu ulama sebut kebaikan seorang manusia ataupun keburukan seorang manusia itu berpunca daripada 2. Satu, keturunan ibu bapa. Yang kedua, persekitaran. Anta bin bi'atik, kamu dalam sekitaran kamu. Jadi kelakuan kita kena mai daripada mak bapak kita, datuk nenek kita. Dan bapak terbahagi 2, ada bapak yang melahirkan kita, ada bapak iaitu guru kita. Kelakuan kita datang daripada guru kita ataupun datang daripada ibu bapak kita. Bapak kita nama Abu Jasad, bapak tubuh badan. Guru kita nama Abu Ruh, bapak roh. Ulama kata wa abul ifadah aula min abil wiladah. Bapa yang memberi ilmu kepada kamu lebih utama daripada bapa yang melahirkan kamu. Kerana bapa yang melahirkan kamu memberi makan untuk menggemukkan kamu, menasihatkan kamu dan menyelamatkan kamu daripada api di dunia. Tetapi bapa yang memberi ilmu kepada kamu, memberikan makanan roh, Al-Quran dan hadis, menyelamatkan kamu daripada api di dunia dan api di akhirat. Jadi guru kita membentuk pribadi kita satu. Siapa kita belajar, orang itu, aliran itu yang kita akan ikuti. Sehingga Ibnu Sirin rahimahullah sebut dan dinyatakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu ambil agama kamu. Yang pertama guru, yang kedua bapa kita, datuk nenek kita, yang ketiga persekitaran yang kita hadiri. Kita hadir ke tempat mana, apa yang kita tuntun, apa yang kita baca, kawan mana yang kita berkawan, kesemua itu membentuk pribadi kita. Kalau kita rajin ke rumah Allah, kalau kita rajin ke majlis-majlis ilmu, majlis zikir, mudah-mudahan kita tidak terjebak ke dalam kelalaian, apalagi kemaksiatan yang berlaku kepada sebahagian manusia. Itu dia. Dan difahamkan di pondok juga Tuan Syekh ada yang latar belakangnya berbeza. Ada yang kaya, orang kaya yang datang nak bermujahadah, tinggalkan kerja profesional, main belajar di pondok no? Ada yang tinggal rumah, duduk di rumah besar tapi tak tenang, main pondok kecil tapi tenang, dengan sebab ibadat siang dan malam. Baik. Okey, dan kita ada juga soalan Tuan Syekh daripada sahabat-sahabat kita di Facebook dan juga di Instagram. Ada yang bertanya, adakah pengajian yang dipelajari daripada kitab-kitab di pondok ini sama seperti ribat di Tarim ataupun di luar sana, Tuan Syekh?
Ada kadang-kadang sama ribat di Tarim di Hadramaut. Sama di sudut kita kata akidah sama. Sebab saya sendiri pernah melawat Tarim sebanyak 4 kali. Di sana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian fiqh mazhab Syafi'i sopa kita di sini. Kemudian ilmu tasawuf kita di sini belajar kitab-kitab Jawi, kitab-kitab yang ringkasan kepada Imam Ghazali, ringkasan terjemahan kepada Imam Abdullah Al-Haddad rahmatullahi alaihi. Semua tu ada persamaan. Dan ulama di sana dan di sini membawa sistem pengajian tersebut sebenarnya saya sebut tadi bukan secara fikiran mereka semata-mata, tetapi berdasarkan kepada hujah dan dalil. Saya datangkan tadi contoh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mereka mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu daripada mazhab yang mu'tabar dan menjadi kewajipan kepada orang awam seumpama kita dan kewajipan kepada orang alim sendiri yang tidak mampu memetik hukum secara sendirian daripada Quran dan hadis bertaklid kepada salah satu mazhab 4 berdasarkan arahan Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ini ditafsirkan kepada ulama mujtahid. Dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, dalam kitab Al-Madhhabiyah menyatakan wajib kepada orang awam yang tidak mampu memahami Al-Quran hadis secara sendirian, wajib kepada orang alim yang tak mampu memetik hukum Al-Quran hadis bertaklid kepada salah satu mazhab mu'tabar ulama mujtahid. Dan kita di Malaysia alhamdulillah kita mengikut mazhab Syafi'i, walaupun wujud sebahagian daripada saudara kita yang menyeru kepada tidak ada kaitan dengan mazhab, tetapi sebahagian besar daripada rakyat kita insya-Allah dan alhamdulillah masih berpegang dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bukan orang biasa, telah dipuji oleh Nabi SAW menurut tafsiran ulama berdasarkan kepada hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma, akan wujud seorang alim keturunan Quraisy yang ilmunya tersebar seluruh dunia. Satu hadis menyatakan qaddimu Quraisyan wa ta'allamu min Quraisy, utamakan bangsa Quraisy dan ambillah ilmu daripada ulama bangsa Quraisy. Daripada dua hadis ini Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Demikian juga dalam kitab Jami' Karamatil Awliya tafsiran daripada Imam Ahmad disebut oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab tersebut menyatakan dua hadis ini ditujukan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum lahir, Nabi SAW telah bersabda dan dikatakan ilmu maksud hadis ini kena kepada Imam Syafi'i, seorang alim bangsa Quraisy, keturunan Quraisy yang ilmunya tersebar seluruh dunia. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, alim itu ialah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan disebut dalam kitab Manaqibus Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan rahimahullah alaihima menyatakan ketika Imam Syafi'i masih kecil, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Mimpi bertemu Rasulullah bukan boleh bohong. Siapa tak mimpi jumpa Rasulullah, dia habang atau mimpi jumpa Rasulullah, dia telah berdusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan ila akhir hadis. Dia berdusta. Imam Syafi'i tidak berdusta. Cerita dan riwayatkan, ketika aku masih kecil aku bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Rasulullah memanggil aku dengan menyatakan, ya ghulam mimman anta, wahai budak, daripada manakah kamu datang? Imam Syafi'i menyatakan, ana min rahtika ya Rasulullah, saya daripada keluarga engkau wahai Rasulullah. Udnu minni, Nabi SAW panggil Imam Syafi'i, mari dekat dendaku. Fadanautu minhu, aku pergi dekat dengan Nabi SAW. Fa akhraja riqahu, Nabi SAW mengeluarkan air liur baginda yang mulia, disapu di kedua bibirku, disapu di mulut, di lidahku, dimasukkan ke dalam mulutku. Lalu Nabi SAW bersabda, imdi barakallahu fik, pergilah, semoga Allah memberkatimu. Imam Syafi'i menyatakan setelah lama, Imam Syafi'i menyatakan, semenjak aku bermimpi jumpa Nabi SAW ketika aku kanak-kanak, Rasulullah memasukkan air liur baginda yang mulia dalam mulutku, sehingga sekarang aku tidak pernah salah membaca hadis Nabi SAW berkat Nabi SAW memasukkan air liur baginda dalam mulutku dalam mimpi tersebut. Mimpi jumpa Nabi SAW itu ru'yah salih yang Allah beri kepada Imam Syafi'i yang dicatatkan dalam kitab, menunjukkan Imam Syafi'i ini bukan orang biasa. Kita mimpi jumpa hantu, kita mimpi jumpa orang biasa saja. Macam-macam. Jadi kita mengikut ulama yang mendapat busyra, berita gembira yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana tafsiran ayat dalam surah Yunus, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Syekh atas pencerahan tersebut. Terima kasih juga ramai sahabat-sahabat kita yang turut mendengar dari Singapura, dari Hotani pun ada juga. Tuan Syekh dengar pagi ni apa yang Tuan Syekh kongsikan berkaitan dengan peranan institusi pondok di Malaysia. Saya tadi suka tadi kata tentang orang yang dah kaya, yang ada rumah besar, kemudian dia datang ke pondok belajar. Sebagai pondok, mungkin ada yang sedang mendengar ni Tuan Syekh. Dia kata dia nak hadir ke sekolah pondok, tapi dia takut macam lama terlepas dia punya pengajian tu. Adakah pengajian tu macam kena ada 10 orang ataupun 20 orang dalam satu kumpulan ataupun seorang-seorang?
ke bagaimana? Dia pengajian pondok ni dia ada waktu jadual dia. Maksudnya apabila sampai tiba masa pelajar ada paling kurang seorang lah. Kalau tak ada seorang tak mengajar tak boleh. Seorang ke atas maka pengajian tu diteruskan. Cuma dia takut dia punya syllabus tu dah tertinggal atau terlepas. Kadang-kadang diulang setelah khatam, diulang kitab yang lain. Cuma saya nak sebut kepada pendengar yang mendengarkan kuliah saya pada pagi ini. Kalau kita tidak mampu ke pondok dengan sebab kita sudah ada tempat tinggal masing-masing. Saya nak nyatakan, ada orang pernah menyatakan, dia kata saya ni teringin nak ke Mekah Madinah, nak jadi tetamu Allah di sana. Tapi duit tak cukup, nama belum naik dalam tabung haji, ataupun duit tak cukup untuk pergi umrah terlalu banyak. Kalau kita nak jadi tetamu Allah, nak jadi orang baik, hadir ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita tidak mampu. Kalau mampu pun mungkin setahun sekali, mungkin 5 tahun sekali, ataupun sekali seumur hidup. Jadikan diri kita sebagai tetamu Allah setiap hari dengan kita hadir ke masjid. Peluang kita jadi tetamu Allah setiap hari, sehari 5 waktu. Kalau kita pergi ke masjid, kita tetamu Allah. Kalau kita nak jadi baik, tak mampu ke pondok, pergi ke masjid, hadirkan majlis ilmu ke masjid dan mengaji di masjid adalah lebih baik. Nabi SAW menyatakan al-masajidu buyutullah wa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Masjid itu rumah Allah. Sudah tentu tuan rumah yang maha mulia akan memberikan kemuliaan kepada orang yang menjadi tetamu yang menziarahi rumahnya. Yang penting kita masuk dalam masjid dengan adab sebagai tetamu Allah, dengan bersopan sebagai orang yang berada dalam masjid. Maka setiap kali kita ke masjid, kita dapat keistimewaan. Bahkan hadis kata, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan kullama ghada aw rah. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di petang hari, Allah sediakan makanan asasi, rezeki, hidangan kepada tetamu di dalam syurga setiap kali kita hadir ke masjid siang dan malam. Maksudnya lagi kerap kita ke masjid, lagi banyak nikmat yang Allah sedia dalam syurga dan tingkat yang lebih tinggi yang Allah sediakan. Jadi orang yang tak mampu ke pondok kerana sebab jauh, hadirkan ke rumah Allah setiap hari, lelaki dan perempuan. Mudah-mudahan setiap kali kita ke masjid, Allah SWT akan berikan kepada kita janjinya dunia dan di akhirat. Dunia hati kita tenang, hidup kita bahagia, rezeki kita diberkati, hidup kita diberkati, kasih sayang Allah dan masyarakat sampai kepada kita dengan kita menjadi orang yang sentiasa menjadi tetamu Allah pagi dan petang, siang dan malam. Mungkin itu asbab juga Tuan Syekh, mana tahu satu hari Allah jemput pula kita untuk insya-Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita rajin ke rumah Allah di Malaysia, Allah pilih kita hadir ke rumahnya di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tiba-tiba ada nak sponsor pula. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan di akhir mungkin Tuan Syekh, ada sesuatu mungkin yang perlu kita pelajari daripada sistem institusi pondok itu sendiri. Kalau silibus moden, ada yang mengatakan silibus moden banyak melahirkan mereka yang menghafal teori, ilmu dan sebagainya, tapi mungkin sukar untuk mempraktikkan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari institusi pondok supaya dapat memperkasakan pengajian ilmu tu. Terima kasih. Ada kenyataan seorang penceramah, dia menyatakan bahawasanya ma'had tahfiz yang mengajar Al-Quran mengajar kepada manusia supaya hifzul alfaz, memelihara dan menjaga lafaz-lafaz Al-Quran ataupun ayat Al-Quran. Tetapi sistem pondok ini mengajar kepada manusia hifzul ma'ani, menjaga dan memelihara maksud-maksud lafaz Al-Quran dan hadis. Maka apabila kita belajar di pondok, kita dapati bahawasanya di pondok diajar Al-Quran dan tafsiran dan huraian kepada Al-Quran, walaupun tidak sehebat tahfiz yang menghafal 30 juzuk, tetapi masing-masing ada kelebihan. Imam Nawawi pesan dalam kitab Majmu', kalau kamu nak mendalami ilmu agama dan sebagainya, mulakan dengan hafal Quran dulu. Sebab tu ada sebagian ibu bapa memulakan anaknya dengan tahfiz, kemudian belajar di pondok supaya himpun dua-dua sekali. Jadi di pondok kita pelajari kitab secara berhadapan di antara kita dengan guru, kemudian isi kandungan yang dihuraikan untuk kita memahami lebih mendalam dengan kefahaman ulama besar seperti tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan sebagainya, terhadap nas Al-Quran dan hadis serta kaedah-kaedah ulama yang disebutkan di situ. Kemudian diajar di pondok untuk kita belajar mengamalkan serta meningkatkan amalan, dan ini di antara punca kita mendapat kehebatan dunia dan di akhirat. Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang berdasarkan ilmu yang kamu tuntut, Allah akan beri ilmu kepada kamu, dengan ilmu bukan sahaja daripada guru tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapati ada tokoh-tokoh yang mengaji di pondok tetapi Allah beri kelebihan di sudut keduniaan. Contoh, saya pergi ke London, saya berjumpa seorang pensyarah di University Oxford, Dr. Hafiz. Dia mengaji pondok. Dia mengaji pondok, tapi Allah beri kelebihan, dia dapat menjadi pensyarah di Oxford University. Jadi kita tidak menafikan ada orang yang mengaji pondok yang Allah angkat di sudut keduniaan mereka dengan sebab
usaha, amalan dan mungkin hubungan mereka yang dekat dengan Allah, maka tidak mustahil orang yang mengaji pondok ini dan menyebarkan ajaran yang betul ni, Allah SWT akan memberikan kesenangan dan keberkatan dunia dan akhirat. Subhanallah. Yang penting ada usaha. Mungkin di situ juga belajar disiplin, kehidupan juga Tuan Syekh, bukan sekadar ilmu. Itu semata-mata. Baik, Ati SZ dia tanya, di Kedah ni mana ada tak senarai sekolah pondok yang boleh kami hadiri, kami nak pergi belajar di pondok macam Tuan Syekh sendiri di pondok Nurul Hidayah? Saya sekarang ni di pondok At-Taqwa di Gurun. Di Gurun Kedah. Dekat Tul Gurun. Cuma pondok Nurul Hidayah tu dalam pembinaan sekarang. Dekat-dekat juga ya. Di Kedah sendiri pun banyak Tuan Syekh. InsyaAllah. Pergi melawat dulu, ziarah dulu. Kalau di Kedah, pondok di Kedah pun banyak berpuluh-puluhan juga. Ulama-ulama tua masih ada. Di Fatani lagi banyak. Di Fatani, di Kelantan. Hari ini dah dapat sedikit input dan juga semangat sebenarnya daripada Tuan Syekh Aminuddin sendiri, bagaimana institusi pondok itu boleh sama-sama membantu kita selain daripada ilmu dan juga membaiki kehidupan kita juga, insya-Allah. Mungkin Tuan Syekh ada sedikit pesanan terakhir. Kita dah sampai ke penghujung Tuan Syekh. Pesanan terakhir pendengar dan penonton. Pesanan terakhir saya kepada diri saya dan kepada penonton, jadikan diri kita orang yang mengisi hidup kita dengan 3 perkara setiap hari. Yang pertama dengan kitab, kita mengaji, belajar setiap hari. Yang kedua dengan mihrab, dengan tempat ibadat. Jangan kita tinggalkan tempat ibadat. Kita lebihkan ibadat daripada orang lain. Orang lain sembahyang fardu, kita sembahyang fardu dan sunat dan wirid dan sebagainya. Dan yang ketiga adab, akhlak. Isikan aktiviti kita dengan adab. Adab makan, adab tidur, adab berkenderaan, adab bersukan, adab berhibur. Semua itu ada panduan dalam syarak. Seseorang yang mengisi kehidupan dia siang dan malam dengan 3 perkara ini, ia akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Ulama menyatakan kana salafu man idza fatahu minhumul kitab lam yafutuhul mihrab wa idza fatahul mihrab lam tafutuhul adab. Dan adab yang tinggi inilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus selama 23 tahun untuk membawa akhlak dan budi pekerti yang mulia. Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kitab, mihrab dan adab. Cantiknya Tuan Syekh. Terima kasih banyak atas perkongsian hari ini Tuan Syekh tentang peranan institusi pondok di Malaysia. Dan sahabat-sahabat sekalian boleh juga dengarkan insya-Allah ulangan kita, insya-Allah Riahat jam 6 suku pagi. Ramai ada yang kata tak puas dengar, nak kena jemput lagi Tuan Syekh Mahir ni lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Tak apa, FB Live ada, FB Live. Dia tinggal ulang-ulang kali, insya-Allah. Baik, kita sama-sama doakan moga-moga Allah kurniakan kesihatan, kekuatan untuk Tuan Syekh turut meneruskan perjuangan dan juga menyampaikan ilmu untuk kami semua, insya-Allah Tuan Syekh ya. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.